Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So, saya agak terkejut dengan seorang syekh tariqah ya, mengatakan perkara seperti ini. Benda ni sudah dihancurkan hujahannya. Manuskrip itu telah ditong sampahkan sebenarnya. Tapi bagaimana seorang syekh tariqah di Malaysia ini kehadapan dan mempertahankannya, kemudian mendakwa bahawa ia adalah akidah. Nampak? Dr. Jahid Siddiq juga membuat satu kesalahan yang fatal dari segi akademik. Saya tahu beliau adalah syekh tarikat. Itu lagi menyedihkan kita. Sepatutnya seorang syekh tarikat itu lebih tahu akan status hadis Jabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu dari beberapa kuliah-kuliah Tuan Guru bahwa dalil nas tentang Nur Muhammad itu sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Tetapi ada beberapa perbezaan pendapat tentang hadis Jabir itu. Soalannya adalah, adakah karena perbezaan hadis itu, sanad hadis itu, sedangkan di dalam Al-Quran nasnya sudah jelas, keyakinan kita terhadap Nur Muhammad itu kita masukkan tuh. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam salam alaika, salawatullah alaika. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, la maksuda illa Allah. Soalan kedua tadi apa, Nur Muhammad Nur Muhammad ni tentang hadis itu, saya dah telitikan ya. Hadis Jabir ni sebenarnya bunyi hadis itu ya, awwalu ma khalaqallah nura nabiyika min nurihi ya Jabir. Awal-awal makhluk yang Allah jadikan ialah nur nabimu yang Allah jadikan daripada nurnya. Ini asal ya. Ini dikatakan diriwayatkan oleh Syekh Abdul Razak dalam musnadnya. Tetapi bila saya baca banyak buku, ada dua orang lagi sahabat yang meriwayatkan. Yang ni tidak jarang ditemui oleh orang yang membaca hadis ini. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib pun ada meriwayatkan hadis yang sama. Abdullah bin Abbas pun ada meriwayatkan hadis yang sama. Saya temui dalam sebuah tesis yang dibuat oleh seorang yang bernama Zulkifli bin Aini, tesis PhD di UM pada tahun 2008. Dalam tesis dia itu, beliau menegaskan bahawa hadis tentang Nur Muhammad yang diriwayatkan oleh Jabir ini ada diriwayatkan lagi oleh dua orang sahabat, iaitu Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas. Tapi itulah tuan-tuan, masalah-masalah macam ini dalam masyarakat Islam di seluruh dunia ada saja kaki bangkang. Kalau kita tengok kaki bangkang sekarang ni, kita tengok ke atas akan pergi kepada siapa? Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim Jauziyah, bawah lagi Muhammad bin Abdul Wahab. Ada tiga orang ni. Kalau tak ada tiga orang tu mungkin tak ada masalah. Sebab apa? Ibnu Taimiyah memang walaupun dia tak ada menolak terang-terang, sesiapa yang mengikut pemikiran Ibnu Taimiyah memang dia akan tolak. Sebab apa? Slogan Ibnu Taimiyah ni sangat terkenal, kembali pada Quran dan hadis. Betul slogan itu betul, kembali pada Quran hadis itu betul. Tapi kepahaman Quran dan hadis itu sangat lemah. Inilah sangat lemah. Kita boleh ajak orang baik, tuan-tuan, kembalilah pada Quran dan sunnah, pada hadis Nabi. Boleh. Tapi macam mana kepahaman kita? Macam mana kepahaman orang lain? Apa yang berlaku? Kembali kepada Quran yang dia faham, kembali kepada sunnah yang dia faham, bukan yang majoriti ulama faham. Tidak. Faham tak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ini Quran. Wahai orang-orang Yahudi, ini orang Yahudi di Madinah, Allah berfirman kepada mereka, telah datang kepada kamu nurun, satu nur, wa kitabun mubin, dan sebuah kitab yang nyata kebenaran. Nur dalam ayat ini, tuan-tuan, ayat 15 surah Al-Maidah. Semua ahli tafsir menafsirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang dinaungi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah, dia mesti tak mau. Ini nur hidayat yang dibawa oleh Nabi lah, dakwah Nabi itu bawa nur. Mereka singkirkan pandangan mufassirin, pandangan ahli hadis, singkirkan. Kenapa? Pahaman mereka lemah. Mereka ajak kita balik pada Quran, tapi Quran yang otak mereka faham. Sebab itu
dalam sebuah kitab, kitab apa? Kitab Shifa'us Saqam dikarang oleh Syekh Tajuddin. Syekh Tajuddin Subki ini dia hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Jadi dia tulis kitab ini untuk menjelaskan berbagai kesalahan Ibnu Taimiyah. Dalam kitab itu saya terbacalah orang bertanya, "Tuan, kenapa Ibnu Taimiyah macam tu? Pemikiran agamanya macam tu. Kenapa tuan?" Ulama itu jawab apa? "Bi ra'sihi syai'un." Dalam kepalanya ada sesuatu. Apa tak tahulah maksudnya. Maknanya dalam kepalanya ada tak betul lah. Ini bukan cakap saya. Kata-kata seorang ulama yang dikotkan oleh Syekh Tajuddin Subki dimuatkan dalam kitabnya Shifa'us Saqam. Kitab ini menguraikan kesalahan Ibnu Taimiyah mengenai 5 perkara. Yang pertama, ziarah kubur. Yang kedua, tasawuf, istighasah, tawasul dan isti'anah. Ini 5 perkara. Dijawab, dihuraikan oleh Syekh Tajuddin As-Subki. Jadi yang saya temui itu, kenapa Ibnu Taimiyah macam tu? Ulama itu saya lupa nama ulama, tapi ini dikotkan oleh Tajuddin Subki dalam kitabnya Shifa'us Saqam. Ulama itu memberi jawapan fi ra'sihi syai'un. Kalau kita dalam otaknya ada benda tak betul. Bila sebut syai'un tu sesuatu, mungkin orang cakap tu nak cakap apa tu, cakap berlapik lah. Ulama jadi ulama dia berlapik lah. Fi ra'sihi syai'un, dalam kepalanya ada sesuatu. Kita sendiri jawablah. Jadi gitulah Kalau mereka yang menolak itu tadi ialah mereka yang dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah, walaupun beliau tidak ada kenyataan yang jelas menolak Nur Muhammad. Ibnu Qayyim Jauziyah pun tidak ada menolak dengan jelas, tapi mungkin Muhammad bin Abdul Wahhab. Memang sifat-sifat orang yang dipengaruhi oleh mereka ini memang suka menolak. Tetapi tuan-tuan, Ibnu Taimiyah ni, pandangan beliau tentang tasawuf, ada seorang kawan saya dulu, kolej Islam, dia buat tesis MA di UKM. Tajuk dia, Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap tasawuf. Sesudah dia ulas, kesimpulan, dia simpulkan bahawa pandangan Ibnu Taimiyah terhadap tasawuf, pertama, golongan sufi muhaqqiqin, tasawuf, ahli tasawuf yang sebenar dia terima dengan baik. Golongan mustasawwifin, golongan orang yang meniru-niru kehidupan sufi, ini ditolak. Tiru-tiru, orang sufi pakai jubah, pakai tongkat, jalan pelan-pelan, dia pakai tongkat, jalan pelan-pelan. Sambil batuk-batuk, dia pun batuk-batuk. Ini tiru-tiru, ini ditolak. Yang ketiga, golongan sufi yang Ibnu Taimiyah gelarkan al-murtazikin. Kerana pada masa dulu tuan-tuan nak cari makan ni susah. Jadi dia belajar tasawuf ikut orang-orang sufi supaya dapat makan. Ini ditolak. Orang-orang ini dianggap bukan sufi. Tapi kalau sufiyah muhaqqiqin, itu diterima. Ini dalam tesis itu. Dan tesis ini sudah dicetak dalam bentuk buku. Tak salah saya ada buku ini dalam simpanan saya, tapi pustakaan saya ini banyak, 1000 kitab, nak cari pun susah. Jadi kita berbalik semula kepada Nur Muhammad tadi. Nur Muhammad ni sebenarnya disebut-sebut oleh ulama dalam konteks kemuliaan Nabi, bukan dalam konteks akidah. Walaupun dia ada juga sikit sebanyak hubungan dengan akidah, tapi lebih bersangkut paut dengan kedudukan Nabi, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Macam Nabi Isa disebut dalam Quran sebagai kemuliaan Nabi Isa AS. Dia tak ada bapa tu, itu satu kemuliaan. Disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal Masihu ibnu Maryama Rasulullah wa kalimatuhu alqaha fi Maryama wa ruhun minhu. Hanya saja Masihu ibnu Maryam itu adalah Rasulullah. Siang-siang Allah ingatkan pada manusia, Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi Rasulullah itu makna manusia. Cuma disebut wa kalimatuhu alqaha bi Maryam. Kalimah Allah yang dicempakkan kepada Maryam. Ya, orang Kristen menganggap kalimah Allah ini itulah zat Allah. Jadi sebab itu Nabi Isa itu adalah Tuhan. Tapi dalam Islam, kalimah itu maksudnya hasil daripada kalimah Allah. Kun itu kalimah Allah.
fayakun. Jadi kehendak Allah. Jadi Nabi Isa itu adalah makhluk Allah yang Allah kehendaki. Ini makna kalimatuhu. Tapi ditujukan, dimasukkan ke dalam diri Nabi Sayyidatina Maryam. Wa ruhun minhu. Ruhun itu pun orang-orang Kristen dia nafsirkan zat daripadanya. Dalam Islam ruhun minhum itu dan roh yang Allah jadikan. Roh yang Allah jadikan. Jadi Nabi Isa itu tetaplah manusia. Cuma Nabi Muhammad disebut macam mana? Dijadikan daripada nur. Tadi awal-awal kejadian yang Allah jadikan ialah nur nabimu daripada nurnya, ya Jabir. Timbullah masalah, takkanlah Nur Muhammad ini dijadikan daripada zat Tuhan min nurihi itu. Sebenarnya ahli hadis yang sebenar, dia menafsirkan bukan macam itu pula. Min nurihi itu, nuri itu bukan zat Allah. Nur itu ialah nur yang Allah ciptakan. Macam inilah tuan-tuan. Dari segi nahu. Nur itu mudhaf. Ha itu mudhafun ilahi. Ha itu ialah ganti nama Allah. Daripada nurnya. Mudhaf, nur. Ha itu mudhafun ilahi. Kalau bahasa Melayu, zabah, sandar dan yang kena sandar. Nur itu yang menyandar, hu itu yang disandar. Sebenarnya zabah ni dia terpengaruh dengan nahu Arab, pelita bahasa Melayu. Jadi nurnya macam nur Allah. Jadi bila nur Allah ni mengelirukan setengah orang. Setengah orang yang keliru nur Allah itu nur zatnya. Jadi Nabi Muhammad, Nur Muhammad ni daripada zat Allah. Itu bukan macam itu. Sebab seorang ahli hadis dan ahli hadis yang lain dia menerangkan mudhafun ilahi ini bukan atas dasar sifat dan mausuf. Sifat yang disifatkan bukan. Tapi atas dasar khalqun wa milkun. Maknanya nur itu adalah kejadian yang Allah jadikan. Nur itu milik Allah. Bukan sebagai sebahagian daripada zatnya, bukan. Makna nur itu adalah kejadian yang dijadikan oleh Allah sebagai milik Allah, makhluk Allah. Jadi bukan zatnya. Memang ada orang Islam yang terkeliru, tuan-tuan, daripada kejadian Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila aku sudah siap jadikan tubuh Adam, maka aku tiupkan ke dalam tubuh Adam itu rohku. Ataupun ada juga orang yang silap. Roh itu adalah zat Allah. Kalau ilmu hakikat, mengenal hakikat diri, roh itulah hakikat diri kita. Roh itulah Allah. Tuan-tuan cuba tengok syarahan orang yang tokoh-tokoh ilmu hakikat ni. Dalam YouTube banyak. Itu sebenarnya tak betul. Sebab wa nafakhtu fi min ruhi, maknanya dan aku tiupkan ke dalam tubuh Adam tu roh yang aku ciptakan. Kenapa roh itu boleh disandarkan kepada ganti nama Allah? Jawab ahli bahasa, kerana tak ada siapa yang boleh mencipta roh kecuali Allah. Tak ada siapa yang boleh mencipta nur kecuali Allah. Maka boleh disandarkan kepada Allah dengan makna milik Allah, kejadian Allah. Maknanya sudah dijawab dengan jelas. Jadi tuan-tuan, timbul masalah. Ada hadis-hadis lain yang menyebut awal-awal kejadian itu aras. Ada yang menyebut awal kejadian kalam. Ada yang menyebut hadis. Ini hadis lain. Awal kejadian air. Ini macam mana? Ini juga diselesaikan oleh setengah ahli hadis. Seperti Syekh Ajaluni dalam kitabnya Kasful Khafa. Syekh Ajaluni kata awal bagi jenisnya. Jenis nur itu Nur Muhammad yang mula-mula. Jenis kalam itu mula-mula. Jenis aras itu yang mula-mula. Jenis air yang mula-mula. Jenis air kan banyak kan? Darah juga air kan? Jadi selesai, tak ada apa. Tidak bertentangan. Ini memang timbul. Saya dulu dalam musarat jawatan kuasa akidah Jakim timbul macam ni. Ini tak betul ni Nur Muhammad awal-awal. Macam-macam ditimbulkan tuan-tuan. Padahal dalam
kepahaman yang sebenar tidak macam itu. Termasuklah kata-kata Hamdi Pansuri, manusia itu dijadikan oleh Allah daripada ada kepada ada. Oh, melenting tuan-tuan. Ini mana boleh, ini salah secara total ni. Yang dalam akidah Ahli Sunnah, Allah itu jadikan manusia daripada tak ada kepada ada. Ini daripada ada kepada ada. Saya bangun tuan-tuan, ini betul Ahli Sunnah macam ini. Mana boleh? Tafsirannya, manusia itu dijadikan Allah daripada ada pada ilmu Allah. Semua yang Allah telah jadikan, sedang jadikan, akan jadikan, semuanya ada pada ilmu Allah. Tak ada dulu, tak ada kemudian. Kalau ada dulu, ada kemudian, itu rancangan makhluk. Hari ini itu tak mau pergi masjid, besok nak. Tahun lepas kita tak mau pergi haji, tiba-tiba tahun ni nak naik haji. Allah bukan macam itu. Apa yang telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, semuanya sudah ada pada ilmu Allah. Itu yang dikatakan makhluk itu daripada ada kepada ada. Tapi bila sudah dipengaruhi oleh pemikiran tadi, susah tuan-tuan ubah. Jadi gitulah ya. Jadi Nur Muhammad ni dalilnya dalam Quran ada 3 ayat. Ayat tadi ayat 35 surah Nur. Satu lagi ayat apa itu saya lupa ya. Ada 3. Disebut wasirajan munira. Itu juga Nur Muhammad ni bermaksud Nabi Muhammad SAW. Kemudian tuan-tuan, selain daripada hadis ini, ada beberapa hadis, ada sekurang-kurangnya 5 hadis lagi yang menyebut tentang Nur Muhammad, tapi dalam apa itu lafaz yang berbeza-beza. Ya, maknanya ada 5 hadis lagi yang menyentuh tentang Nur Muhammad dalam konteks lain. Kemudian tuan-tuan, ulama tafsir, ulama hadis, ya, ulama tasawuf, semuanya menegaskan bahawa apa itu Nur Muhammad itu adalah kejadian yang mula-mula dijadikan, dan konsep Nur Muhammad ni memang betul. Jadi macam mana? Kalau di Asia Tenggara ni, apa itu Hamdi Pansuri, Abdul Rauf Singkil mempunyai pandangan yang sama. Ya? Nur Muhammad ni lah awal-awal makhluk yang dijadikan. Ya, hadis itu betul, ayat Quran itu betul. Termasuklah Syekh Muhammad Daud Fatani, dia pun mempunyai pandangan yang sama. Syekh Arsad Banjar, Syekh Arsad Banjar ni terkenal, pengarang kitab Sabilul Muhtadin dan banyak lagi kitab. Tak salah saya, beliau ada menulis satu kitab yang bernama Kanzul Ma'rifah. Dalam kitab Kanzul Ma'rifah ini, Syekh Arsad Banjari ada memuatkan tentang konsep Nur Muhammad. Sebab itu kalau anak cucu Arsad Banjar ni di Kalimantan memang berpegang teguh dengan konsep ini. Arwah Ustaz Wan Mak Sagir Abdullah yang banyak menghabiskan masa dalam mengumpul skrip-skrip Melayu, lama Melayu alam Melayu ni, dia pun menegaskan benda yang sama. Dan beliau ada menyenaraikan 22 orang ulama, menyenaraikan 22 orang ulama di alam Melayu ni, di Asia Tenggara, yang mempunyai pandangan yang menegaskan adanya Nur Muhammad yang terbaru lah bekas naik chancellor Universiti Azhar, bekas Syekhul Azhar, Dr. Umar Hashim. Dia ada menulis ketah kerja, tajuknya Nur Muhammad, dibentangkan dalam seminar Tasawuf dan Tarekat pada tahun 2004 yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Dan berikutan dengan itu beliau menulis sebuah buku. Agak saya ada 200 muka. Buku itu bertajuk Nur Muhammad. Tuan-tuan boleh beli di Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Kalau baca buku ini, tuan-tuan lebih faham lagi. Jadi tuan-tuan, orang yang menegaskan tentang Nur Muhammad ni ada sebut dalam Quran, dalam hadis, ramai. Meliputi, boleh katakan semua ulama pada sepanjang zaman. Kemudian yang lantang timbul sekarang ni, lantang menolak. Dan kalau kita telitikan, mereka ini yang dipengaruhi oleh 3 tokoh, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Jauziyah, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi tuan-tuan, kita boleh, pada pandangan saya lah, dalam perhatian saya boleh simpulkan umat Islam dalam menangani konsep Nur Muhammad ni ada terbagi pada 3 golongan. Pertama, golongan yang menolak secara total. Ini orang-orang yang dipengaruhi oleh tadilah 3 tokoh, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Jauziyah, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua, menerima secara berlebih-lebihan sehingga Nabi Muhammad itu dianggap Tuhan. Ini ada. Tuan-tuan boleh tengok kat YouTube. Muhammad, Allah dan Muhammad itu 2 nama, 1
satu hakikat. Sifat Allah itu hanya satu wujud saja. Sifat-sifat lain tu semuanya tidak ada pada Allah. Kerana Muhammad itu adalah sifat-sifat Allah. Sifat Allah semua ada pada Muhammad. Betul kan ni? Allah hanya ada sifat wujud je. Yang lain tak ada. Sifat yang lain tu semua ada kat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sifat Allah. Betul tak? Iman seseorang tidak sempurna. Tauhid seseorang tidak sempurna. Makrifat seseorang tidak sempurna kalau tidak tahu dua perkara. Pertama, awal kejadian ialah Nur Muhammad. Kejadian dirinya pun daripada Nur Muhammad. Macam mana? Daripada Nur Muhammad kejadian kita ni? Kejadian kita ni memang dari tanah. Tanah itu asalnya dari air. Air itu asalnya dari itu dari ini. Akhirnya pun tanah itu asal-asalnya pun nur juga. Ini mana sokongan dalil dia. Dari macam-macam ungkapan ini menerima konsep Nur Muhammad secara melampaui batas. Ini kita tak boleh terima. Yang menolak secara total pun kita tak boleh terima. Yang menerima berlebih-lebih. Sehingga ada riwayat tuan-tuan, ada dalam buku mereka ni, satu kisah Nur Muhammad main sorok-sorok dengan Allah. Boleh terima tak? Tak boleh terima. Nur Muhammad main sorok-sorok lah. Macam budak-budak anak kita, cucu kita. Satu sorok sana, yang dua orang cari. Tuan-tuan buka YouTube lah. Dan dalam sastra Melayu ada hikayat Nur Muhammad. Macam-macam cerita di situ. Jadi yang lebih-lebih ni kita pun tak mau. Yang ketiga, yang menerima memahami Nur Muhammad dengan sebenar. Bahawa kita cukup Nur Muhammad ni memang ada disebut dalam Quran dalam hadis, dan dia ada kaitannya dengan cabang akidah. Bagaimanapun kalau kita tak tahu pun tidak jadi salah. Dia hanya merupuk akidah saja. Sebab itu dalam akidah Ahlussunnah tak ada dibincangkan. Tidak seperti syafaat. Syafaat ada dibincang. Tapi Nur Muhammad ni tak ada. Cuma orang-orang sufi ada disebut sebagai satu tambahan. Tujuannya apa? Supaya kita dapat benar-benar meyakini kemuliaan Nabi, dan supaya kita dapat menyempurnakan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Isa macam itu kejadiannya, maka Nabi Muhammad tu lagi hebatlah daripada nurnya. Itu kan betul. Cuma dalam Kristian itu dia salah faham. Lagipun Nabi Isa ni dianggap sebagai Tuhan bukan sejak awal, bukan sejak Nabi Isa lagi masih hidup. Sesudah Nabi Isa itu meninggal, kira-kira 350 tahun. Tuan-tuan boleh bacalah dalam apa-apa, Bible ke apa, dalam tulisan-tulisan. Saya terbaca dalam tulisan bekas padri, berapa orang padri yang masuk Islam. Antara sebab mereka ni keluar dari Kristian masuk Islam kerana Nabi Isa ni manusia dianggap sebagai Tuhan. Anggapan itu pun berlaku sesudah 350 tahun kematian Nabi Isa. Jadi itulah mendorong dia. Kerana apa lagi saya nak cakap. Jadi kesimpulannya itulah Nur Muhammad itu kita imankan berdasarkan kepada adanya ayat Quran, kemudian pandangan mufassirin, muhaddisin, ahli hadis, orang-orang sufi dan fuqaha sendiri, ahli fiqh sendiri pun menerima wujudnya konsep Nur Muhammad dalam Quran dan dalam sunnah. Cukuplah begitu. Tak perlu kita pelajari dalam-dalam. Itu nanti jadi masalah bagi kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul